A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ma'ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian sirah, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah daripada buku karangan Dr. Akram Dia Al-Umari. Dan kita dah sampai tajuk Marhalah Al-Jahriyah fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhalah ataupun tempoh dakwah terbuka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang lepas, setelah Nabi isytiharkan dakwah baginda ataupun dakwah Islam secara terbuka, maka secara terang-terang dakwah Nabi ditentang dengan segera oleh orang-orang musyrikin Mekah, termasuklah pakcik Nabi sendiri, Abu Lahab. Dan juga kita belajar minggu lepas, setelah Nabi mulakan dakwah secara terbuka, beberapa individu yang juga merupakan pemimpin masyarakat di tempat mereka datang ke Mekah, dan bila mendengar sendiri daripada Rasulullah, mereka beriman. Antaranya ialah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari. Dan juga At-Tufay bin Amru Ad-Dawsi, Dimad Al-Azdi radhiyallahu anhum ajma'in, dan beberapa lagi. Jadi sebelum kita sambung antara individu yang masuk Islam di tempoh dakwah secara terbuka ini, kita tengok apa pengajaran daripada pengislaman Abu Zar Al-Ghifari yang kita belajar minggu lepas, 2 minggu lepas. Kalau kita masih ingat lagi, Abu Zar ni daripada kabilah Al-Ghifar yang tinggal jauh di luar kota Mekah. Dan dia adalah antara orang yang tidak percaya kepada agama syirik dan kufur kepada Allah. Jadi bila dia dengar berita tentang seorang lelaki bercakap tentang ketuhanan, tentang agama yang berbeza dengan agama yang dipegang oleh masyarakat, lalu dia mengutuskan saudaranya yang bernama Anis untuk mengesahkan cerita yang dia sendiri dengar daripada mulut orang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tapi setelah Anis, saudaranya, membawa pulang berita kepada Abu Zar tidak puas hati. Lalu dia sendiri bersiap sedia untuk musafir ke Mekah untuk melihat sendiri dan mendengar sendiri dengan telinga dan matanya apa yang disampaikan sebenarnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dia sampai ke Mekah, dia berada di Masjidil Haram. Dia tidak bertanya kepada sesiapa saja tentang Muhammad.
Sebab adik dia yang datang awal telah pesan kepadanya, hendaklah kamu berhati-hati. Sebab Muhammad ini sedang diperhati dan sedang ditarget oleh musuh orang-orang musyrikin Mekah. Jadi jangan cerita kamu nak jumpa Muhammad, ataupun jangan bertanya sebarang orang. Kemudian Sayyidina Ali melihat Abu Zar di masjid, lalu dia menjemput Abu Zar untuk bermalam di rumahnya. Dan malam tersebut Abu Zar pun belum bagi tahu kepada Ali apa tujuannya, dan Sayyidina Ali pun tidak lagi bertanya kepada Abu Zar apa tujuan dia datang, kenapa dia ada di Mekah. Maka begitu juga kebesokan harinya Abu Zar berada di masjid, mungkin dengan tujuan untuk memerhati siapakah Rasulullah. Tapi akhirnya daripada sampai ke malam, dia tidak tahu siapakah Rasulullah dan tidak jumpa. Lalu Sayyidina Ali yang melihatnya menjemputnya untuk kali kedua bermalam di rumahnya sebagai tetamu. Dan pada malam kedua, Sayyidina Ali juga tidak bertanya Abu Zar, dan Abu Zar pun tidak memberitahu Sayyidina Ali apa tujuan dia datang ke Mekah. Kenapa? Sebab berhati-hati. Abu Zar takut Ali itu adalah musuh, dan Ali pun takut Abu Zar itu adalah musuh. Sehinggalah malam ketiga. Dan akhirnya Abu Zar beritahu tujuan dia datang untuk menjumpa Rasulullah. Lalu Ali membawa Abu Zar berjumpa Rasulullah dalam keadaan berhati-hati di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey. Itu yang kita dah belajar. Pengajaran daripada kisah pengislaman Abu Zar. Apa pengajaran yang kita dapat ambil? Khususnya kita sebagai pendakwah. Dan NGO kita ni, kerja kita adalah lebih kepada dakwah. Jadi apa pengajaran utama yang kita dapat kutip daripada kisah pengislaman Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Okey, antaranya antara pengajarannya ialah Abu Zar tinggal jauh di luar Mekah, dan masa itu tidak ada internet, tidak ada kemudahan media. Tapi bagaimana berita dakwah yang dibawa oleh Nabi di Mekah sampai ke luar Mekah? Bagaimana boleh tersebar? Tersebar ialah disebabkan tentangan orang-orang musyrikin Mekah. Tentangan orang-orang musyrikin Mekah terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan orang musyrikin melakukan berbagai-bagai cara untuk menyekat dakwah Nabi. Sama ada bagi kepada orang Mekah bahawa Muhammad ni bawa ajaran yang sesat, Muhammad ni gila, Muhammad ni tukang sihir. Jadi cerita itu menyebabkan tersebar. Dan orang yang datang ke Mekah membawa cerita itu pulang ke tempat masing-masing. Maka akhirnya dakwah Nabi secara tak dirancang tersebar. Dan itu antara tujuan dakwah. Tujuan dakwah ialah untuk kita sebarkan. Maka hasil daripada tentangan orang musyrikin Mekah menyebabkan dakwah itu sampai pada kabilah-kabilah di luar Mekah, termasuk kepada Abu Zar Al-Ghifari. Itu poin pertama. Jadi dakwah ni untuk disebarkan. Jadi jangan kita sembunyi sampai bila-bila. Tak tahu mesejnya nak ajak orang kepada apa, ketua pun tak tahu, itu tak betul. Jadi dakwah mesti disebarkan. Dan kadang-kadang dengan cara orang menentang kita juga, itu adalah proses penyebaran dakwah. Jangan kita gusar, jangan kita takut. Cuma yang tak boleh kita sebarnya apa dia? Ada dua benda. Satu, mesej dakwah. Yang kedua, strategi dakwah. Dakwah kena sebarkan. Sebab dakwah nak mengajak orang supaya kenal Allah dan sembah Allah. Jadi sekian ramai manusia di luar jahil agama, tiba-tiba
kita sembunyikan, kita tak bertanggungjawab. Bahkan dalam Al-Quran Allah melaknat mereka yang sembunyikan ilmu. Tidak dakwah kena sebarkan. Yang tak boleh disebarkan ialah strategi dakwah. Jangan kita cerita ke mana kita nak pergi kepada orang yang tak berkaitan. Kepada siapa kita nak berdakwah, perancangan kita, itu jangan cerita. Strategi jangan cerita. Tapi mesej dakwah kena sebarkan. Okey. Lepas tu bila kita pergi berdakwah di hujung minggu, ada pelajar yang bertanya, Ustaz tak umum ke secara terbuka misi dakwah Ustaz? Kadang-kadang tak tahu tempatnya di mana. Tahu-tahu ada live. Jadi jawapannya, apa yang kita belajar daripada sirah Nabi SAW, itu strategi. Kalau kita cerita kepada semua orang tempat kita, tajuknya, kan, waktunya, jadi ada kadang-kadang orang yang dengki, dia datang buat hal. Tapi mesej dakwah kita, walaupun strategi kita sembunyi, tapi mesej dakwah kita sampai ke satu Malaysia. Itu satu. Yang kedua, kehebatan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pandangan Abu Zar menyebabkan dia tak cukup maklumat yang dibawa oleh adiknya Anis. Sebab yang dia faham, Nabi ni bukan setakat bawa cerita. Muhammad ni setakat bukan bawa cerita baru. Tapi Nabi ni adalah seorang Nabi. Muhammad adalah seorang Nabi. Jadi maklumat yang adik dia bawa di peringkat awal tak cukup. Sebab orang ni bagi Abu Zar adalah hebat. Maka kehebatan Nabi menyebabkan Abu Zar buat ketetapan untuk dia sendiri musafir, meninggalkan keluarga, dan dalam perjalanan yang jauh hanya semata-mata kerana nak tahu siapa sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah antara sebab Abu Zar bila dengar je daripada Nabi terus beriman. Jadi pengajarannya apa? Kehebatan pendakwah. Kehebatan peribadi pendakwah. Bukan sebab follower ramai. Tapi sebab apa? Sebab kuat ditentang. Bila kuat ditentang, timbul persoalan. Nabi Muhammad ajak pada benda yang baik, tapi orang menentang. Timbul persoalan. Kenapa ajak pada benda yang baik, tapi menentang? Mesti ada sesuatu yang tak betul. Sama ada yang Nabi Muhammad bawa ni tak betul, ataupun yang menentang ni sebenarnya tak betul. Tapi kalau orang tu cakap pasal agama, diterima je oleh masyarakat. Walaupun salah. Itu bukan satu benda yang, itu sebenarnya benda yang, apa orang kata, bukan benda yang pelik lah. Kalau buat cakap pasal agama tapi tidak ada penentangan. Sedangkan agama ni nak betulkan semua yang salah. Nak ajak kepada hanya satu Tuhan, satu Al-Quran, satu Rasulullah. Tiba-tiba tak ada penentangan. Masyarakat secara umum suka. Itu pelik. Okey. Yang ketiga, pengajaran ketiga ialah berhati-hati dalam menerima maklumat. Berhati-hati dalam mendapat dan menerima maklumat. Jadi Abu Zar walaupun dia belum Islam ataupun dia kafir, tapi dia sendiri pun berhati-hati untuk dapat maklumat. Dengan adik dia saja tak cukup.
Dan bila dia sampai ke Mekah pun, dia bukan bertanya kepada semua orang. Walaupun dia kafir, dia belum Islam. Kenapa? Sebab dia nak maklumat yang betul. Bila nak maklumat yang betul, jangan tanya pada musuh. Betul tak? Kalau dia nak maklumat yang betul, tanya pada musuh, musuh akan jawab apa? Ni memang jahat ni, memang betul-betul jahat. Jadi dia nak maklumat yang betul daripada sumber yang betul-betul sahih, daripada Nabi Muhammad sendiri. Kalau dia pergi sampai Mekah buat kecoh, dia tak akan dapatlah apa yang dia nak tu. Jadi pengajaran untuk kita ialah, sebagai orang beriman, sebagai pendakwah, apa yang kita nak tahu dan apa yang kita nak sampaikan, pasti dia adalah benar. Baru kita beramal, lepas tu baru kita sebarkan. Sekarang banyakkan ustaz-ustaz yang bawa cerita di YouTube. Banyak maklumat yang tak betul, tak tepat, tapi tersebar, follower dia ramai. Lepas tu bila diminta buktikan, minta maaf, saya belum cek. Itu menunjukkan apa tu? Itu bukan kerja orang yang beriman. Nabi sebut dalam satu hadis, kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bima yasma'u. Cukuplah seseorang itu berdusta bila dia bercakap apa semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar, dia cerita pada orang. Nabi kata ini pendusta, penipu. Walaupun dia bukan niat nak menipu, tapi Nabi kata dengan cara itu cukup untuk dia digelar sebagai penipu. Sebab apa? Sebab tidak tabayyun. Macam-macam cerita mengarut. Ada yang terbaru. Dengar cerita yang terbaru kan? Tak dengar. Sebab terlalu menapis sangat lah. Ustaz ni terkenal. Bila terkenal jadi masalah besar. Sebab dia follower ramai. Dia kata ada satu masjid di satu negeri, betulkah jadi tokoh? Kan? Dia nak bagi tahu benda ni sangat teruk, keadaan kita sangat teruk. Dan negeri itu memang negeri yang diperintah oleh bukan Islam lah. Maka bila berita itu tersebar, jadi majlis agama negeri tersebut minta maaf. Sebab tak ada satu pun masjid negeri itu betulkan jadi tokoh. Tak ada satu pun tempat di mana apa semua dia minta bukti. Tak ada. Sekali majlis agama minta dia keluar kenyataan, minta maaf, maklumat itu salah. Dan dia pun keluarlah video pendek, saya minta maaf sebab saya hanya dengar daripada orang. Sedangkan ustaz yang terkenal. Mana nampak sangat tidak ada credibility, tidak ada maruah. Kamu sampaikan semua yang kamu dengar, tapi atas nama agama, pakai image seorang ulama dan digelarkan tuan guru. Berapa itu baru sebelum ni dah sekali, ini kali kedua. Dia sampai maklumat salah, lepas tu dia minta maaf, berulang lagi. Berapa banyak lagi maklumat yang tak betul yang dia cerita tanpa disedari. Jadi pengajaran daripada kisah Abu Zar apa dia? Abu Zar yang kafir pun tahu nak pastikan maklumat yang benar. Maka orang Islam sepatut lebih baik daripada Abu Zar ketika belum Islam. Okey, pengajaran seterusnya. Keikhlasan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan kematangannya. Keikhlasan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan kematangannya. Apa bukti dia ikhlas? Bukti bila dia dengar cerita pasal Nabi Muhammad,
Dia musafir dalam perjalanan yang jauh, hanya semata-mata nak dengar sendiri daripada Muhammad. Dia tak nak dengar orang tengah dah. Dan bukti dia ikhlas apa dia? Bila dia dengar je daripada Nabi Muhammad, terus mengucap. Itu ikhlas. Kalau tak ikhlas, dia banyak dah dengar, tak nak beriman lagi. Kan? Jadi pengajarannya, bila orang itu ikhlas mencari hidayat, Allah akan buka jalan. Allah akan permudahkan jalannya untuk mendapat hidayat. Pengajaran seterusnya, keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat. Sebab itulah bila Abu Zar memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, Nabi terus pesan kepada Abu Zar. Apa dia? Jangan duduk kat Mekah. Jangan duduk kat Mekah. Terus balik ke kampung kamu. Kenapa? Kalau kamu duduk kat Mekah, kamu akan hadapi masalah. Sebab orang Mekah sekarang tengah mencari siapa sahaja yang beriman, mana-mana sahabat Nabi yang beriman, akan ditangkap, akan diseksa dan mungkin akan dibunuh. Jadi keprihatinan Nabi pada sahabat, nak jaga keamanan para sahabat, Nabi pesan pada Abu Zar, balik terus. Jangan duduk di Mekah. Mana pengajaran untuk kita ialah, kalau kita ketua, jangan nak jaga kepentingan diri kita, keluarga kita sahaja, tapi jaga semua orang bawah kita. Okey. Kelebihan pengajaran seterusnya, kelebihan dan kehebatan Abu Zar dalam berdakwah, iaitu bila balik ke kampung dia, separuh kaum Al-Ghifari masuk Islam, separuh, dan separuh lagi masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Mana kalau ikut sirah ni, hampir semua bangsa Al-Ghifar masuk Islam. Separuh bila Abu Zar balik ke kampung dia, separuh lagi masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dia ada tulis dalam buku ni. Muka surat 147. Muka surat 147, kalau ada siapa ada buku yang terjemah Indonesia. Akhirnya Abu Zar pulang ke kampungnya Ghifar, dan ia berhasil mengislamkan separuh penduduknya, dan sisanya ataupun bakinya masuk Islam setelah hijrah Nabi. Itu kenyataan. Dan ini juga hasil daripada apa? Pesanan Nabi. Kamu balik kampung berdakwah. Kamu balik kampung berdakwah. Jadi pengajaran di sini juga apa dia? Pengajaran di sini ialah, bila kita terima ilmu, wajib kita terus sebarkan. Bila kita terima ilmu, wajib terus kita sebarkan, khususnya kepada orang yang terdekat. Tanpa menunggu tempoh belajar habis, tanpa menunggu habis kitab, habis tadabbur satu surah. Okey.
Dan Abu Zar, mungkin saya dah sebut minggu lepas, 2 minggu lepas, dia ada kemahiran, kebolehan dalam berdakwah, tapi dia lemah dari segi kepimpinan. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi pesan kepada Abu Zar, bila Abu Zar meminta untuk menjadi ketua. Ini penting ni. Kata Abu Zar dalam hadis ni, qultu ya Rasulullah, ala tasta'milni? Ya Rasulullah, boleh tak engkau lantik aku jadi ketua? Ataupun jadikan aku sebagai pimpinan ke? Maka kata Abu Zar, fadaraba biyadi ala mankibi. Nabi pun pukul tangan baginda atas bahuku. Kemudian Nabi berkata, ya Abu Zar, innaka dha'if. Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, engkau ni orang yang lemah. Wa innaha amanah. Pimpinan adalah satu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Pada hari kiamat, kepimpinan ini adalah satu penyesalan dan satu penghinaan kalau orang tu tidak jalankan amanah. Illa man akhazaha bihaqqiha. Kecuali orang laksanakan kepimpinan dengan sebenar-benar tanggungjawab. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan betul-betul menunaikan apa yang dipertanggungjawabkan. Dia akan selamat di akhirat. Makna apa ni? Nabi, kehebatan Nabi juga ialah tahu Nabi menilai para sahabat, siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang layak bahagian kerja ni, siapa yang layak jadi imam, siapa. Jadi kehebatan pemimpin boleh menilai potensi setiap orang di bawahnya. Dan orang di bawah pula, pemimpin juga kena meraihkan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada yang boleh berdakwah tapi tak boleh jadi pemimpin. Kalau berdakwah lancar, kalau memimpin hancur. Tak boleh. Ada yang dia boleh mengurus, tapi kalau pergi mengajar, tak boleh. Kalau dia mengajar, orang mula start tidur kan. Tapi kalau dia mengurus, nombor satu. Tengok, Nabi kata, Abu Zar, kamu dari segi kepimpinan, dhaif. Tapi dari segi dakwah, Nabi suruh dia berdakwah, pergi berdakwah. Dan kesan dakwah Abu Zar, hampir semua bangsa Al-Ghifari masuk Islam. Dan Abu Zar sedar, kehebatan Abu Zar juga, dia tahu kelemahan dia. Maka dari segi kepimpinan kepada kaum dia bagi pada seorang yang bernama Aimaq bin Rakhasah. Sedangkan yang paling awal masuk Islam Abu Zar, yang paling banyak daripada kesan dakwah Abu Zar. Tapi dari segi kepimpinan, Abu Zar tak ambil pada dia, sebab dia tahu dia lemah. Mana orang di bawah pun kena sedar. Kena sedarlah. Bila orang tak bagi jawatan tu, jangan rasa dia dihina, tak. Tapi sebab bergantung pada kelebihan masing-masing. Okey, sekarang kita nak masuk contoh kedua, orang yang beriman di zaman ataupun dalam tempoh dakwah secara terbuka. Kita tengok dalam buku ni, buku Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, karangan Dr. Akram Adhiya Al-Umari. Dalam terjemah Indonesia, muka surat 147. 147. Siapa ni? Sahabat ni nama dia? Dari akal cerita masuknya Islam Dhamad. Dhamad daripada kabilah Azdi Asy-Syanu'ah. Kita dapatkan kesimpulan yang sama bahawa hal itu terjadi di awal-awal dakwah Jahriyah. Dakwah secara terang oleh Rasulullah SAW. Jadi, perintah awal Nabi dakwah secara terbuka, kesannya apa? Orang musyrikin menentang, bahkan orang musyrikin menuduh Nabi bodoh, gila, tukang sihir, penyair, tok bomo, semua tuduh. Jadi Dhamad daripada kabilah Azdi Asy-Syanu'ah
Tok Bomo. Dia kerja Tok Bomo. Dan dia adalah sebelum tu belum Islam lah. Jadi bila dia dengar cerita ada seorang lelaki bawa cerita pasal agama baru, dia pun terfikir, aku nak pergi rawat lah dia. Mungkin dia ada penyakit kot. Penyakit stres ke apa. Ni, Dhamat. Dia nak pergi merawat siapa ni? Nabi Muhammad SAW. Saya tak boleh baca terjemah Indonesia, jadi jam. Saya kena baca Arab juga. Kadzalika yazharu min siyaqi qissati Islam Dhamat min Azdi Shanu'ah. Iaitu ia berlaku Islamnya Dhamat daripada Azdi Shanu'ah pada peringkat permulaan dakwah secara terbuka. Setelah Nabi mengisytiharkan dakwah, orang musyrikin menggelarkan Nabi gila, bodoh, tukang sihir dan sebagainya. Maka Dhamat terus pergi ke Mekah. Dhamat ni tinggal di luar Mekah. Mana? Nabi dakwah di Mekah, tapi mesej sampai tak di luar? Melalui apa dia? Melalui apa dia? Melalui mulut orang. Teknologi maklumat tak ada masa tu kan. Jadi mulut orang pula cerita sebab apa? Sebab berlaku pertembungan. Bila Nabi bawa cerita baru bertentangan dengan arus perdana, orang mula heboh, mula cerita. Daripada cerita itulah bawa mulut ke mulut sampai keluar. Kemudian yang kedua, di Mekah tu sebab orang selalu datang, orang luar selalu datang buat ibadat haji. Bila selalu datang, dan orang musyrikin pun dia target dia, siapa yang datang dia akan pastikan jangan dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau dekat, jangan dengar apa yang Nabi Muhammad cakap. Jadi semakin kuat penentangan, semakin cerita dakwah Nabi tersebar. Sehinggalah sampai kepada Dhamat. Okey. Kemudian, wa kana Dhamat yarqa min masyi' al-junun. Dhamat ni antara kejadian ialah merawat orang yang penyakit masya' al-junun, penyakit gila ataupun dirasuk oleh jin. Jadi zahaba ila Rasul, dia pun pergi pada Rasul untuk dengannya untuk merawat Rasulullah. Faqala Rasulullah, bila dia bagi tahu Rasulullah, dia tak tahu itu adalah Rasulullah sebab dia masih kafir. Aku dengar kamu buat cerita pelik kan? Kamu ada penyakit ke? Kalau boleh aku nak rawat. Maka dengar apa jawapan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca yang Arab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Biasa dengar khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat saja ke? Bukan khutbah Jumaat. Dia tak hari saya nak bola kuliah saya baca ni. Ini daripada hadis sahih. Makna apa ni? Pembuka majlis. Nabi belum baca ayat Quran. Nabi hanya baca pembuka majlis. Tapi kenapa menyentuh hati Dhamat? Kita tengok maksud dia. Itu penting makna tu difahami. Ini dengar macam-macam kan 20 tahun tak terkesan sebab tak faham. Okey, maksud dia apa? Innal hamda lillah. Sesungguhnya segala pujian semua milik Allah. Nahmaduhu, dan hanya kepada Allah kami pujinya. Kami puji hanya Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami hanya minta pertolongan dia. Kan Dhamat nak bantu Nabi. Mesej Nabi sampaikan pada kami hanya puji Allah, kami hanya minta tolong Allah. Itu Nabi nak menjawab permintaan Dhamat secara tak langsung. Kemudian may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkannya. Kalau Allah dah bagi hidayah, datanglah 1 juta orang yang hebat nak paksa orang tu keluar Islam. Tak boleh. Tak ada siapa yang boleh sesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, datanglah ulama 1000 ulama yang hebat untuk bagi hidayah. Tak boleh. Kemudian Nabi kata, asyhadu, aku bersaksi,
bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Bila Dhamak dengar ni, dia kata, A'id ka'aliyya kalimatuka ha'ulai. Cuba ulang balik. Ulang balik. Kata bunyi pelik ni. Orang gila tak cakap macam ni. Ulang balik. Fa'a'adahunna alaihi Rasulullah SAW salasa marat. Nabi ulang 3 kali. Faqala Dhamak, lepas Nabi ulang 3 kali, kata Dhamak, laqad sami'tu qawlal kahana wa qawlal sahara wa qawlal syu'ara. Aku semua dah dengar kata-kata Tok Bomo, kata-kata tukang sihir, kata-kata penyihir, semua aku dengar. Fama sami'tu mislu kalimatuka haula. Aku tak pernah dengar daripada mereka kata-kata macam engkau cakap ni. Semua aslama, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple je dakwah kan. Ada forum perdana, ada kuliah maghrib, ada debat perdana, tak ada. Berapa minit ni? Sekejap je. Dan dia baca apa ni? Baru mukadimah, tapi mukadimah tu ada message dakwah. Pujian hanya untuk Allah. Aku tak layak dipuji, kamu pun tak layak dipuji. Kemudian, kalau nak minta tolong, hanya pada Dia. Aku tak perlu pertolongan engkau, dan engkau pun sebenar hanya wajib minta tolong kepada Allah. Dan yang paling penting, bila Allah bagi hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan. Jadi carilah hidayat kepada Allah. Jadi kata penulis ni, perkataan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi menyentuh hati Dhamak. Dan menghilangkan apa ni? Kesyirikan, kekufuran dalam hati dan kepala Dhamak yang dah sekian lama berakar umi dalam akidahnya. Sebab Nabi bawa message hanya mentauhidkan Allah yang Esa. Sesungguhnya untaian kata-kata kenabian mutlak menyentuh relung kalbu manusia dan menghilangkan hijab antara mereka dengan hakikat tauhid uluhiyah yang telah lama hilang daripada peredaran. Maka kini kalimah-kalimah itu datang seraya memindahkan mereka dengan segala kejujuran dan bersentuhan langsung dengan fitrah. Apa yang Nabi cakap tu, mengajak manusia mentauhidkan Allah, sangat-sangat selari dengan fitrah yang ada dalam hati manusia. Bila fitrah tu sedar dan dengar pula benda yang betul, terus akan masuk ke dalam hati. Okey. Jadi apa pengajaran daripada kisah Islam Dhamak daripada Azdi Shanu'ah? Pengajarannya, pertama, diayah dipanggil apa? Diayah. Propaganda. Faham? Propaganda orang-orang musyrikin Mekah menyebabkan dakwah Nabi tersebar. Jadi kadang-kadang propaganda musuh jangan kita pandang negatif. Kadang-kadang propaganda tu menyebabkan orang tertanya-tanya, kenapa dakwah ni ditentang? Aku nak tahu. Aku nak dengar daripada mulut pendakwah sendiri. Kadang-kadang ada yang positif, kan? Satu. Yang kedua, akhlak Nabi yang terpuji, yang menyentuh hati Dhamak, iaitu sabar. Di mana tu sabar tu? Di mana kesabaran Nabi tu? Dhamak kata apa? Aku dengar kamu ni gila, jadi aku nak rawat kamu. Sabar Nabi apa dah? Nabi tak melenting. Kalau orang kata, Ustaz, saya rasa Ustaz ni gila ni, boleh tak saya nak rawat Ustaz? Macam mana perasaan kita? Cakap sekali lagi. Kita kadang-kadang tak sabar kan?
Nabi tenang, sabar, tak melenting. Bahkan boleh baca mukadimah tu dengan tenang. Dan itu antara sebab Dhamak tertarik dengan Nabi. Akhlak Nabi penyabar. Cuba bayangkan kalau Dhamak nak tawarkan untuk rawat Nabi, Nabi terus marah. Agak-agak Dhamak beriman tak pada Nabi? Tak. Oh, macam ni Nabi, pandang barangnya. Ha? Yang ketiga, pengajaran ketiga, pentingnya mesej awal dakwah. Pentingnya mesej awal dakwah. Iaitu mengajak manusia hanya membesarkan, hanya mentauhid dan mengagungkan Allah. Hanya meminta pertolongan kepada Allah dan menjauhkan daripada mensyirikkannya. Ya. Jadi bila kita berdakwah, biar jelaslah kita nak apa sebenar. Kita nak orang tu faham apa dia. Kadang-kadang kita cerita pasal diri kita, cerita latar belakang pengajian kita, cerita guru kita, habis setengah jam. Lepas tu tambah-tambah lagi, mimpi guru dia pun dia cerita juga. Akhir sekali orang tak faham, ustaz nak cakap apa ni? Nak cakap pasal Islam ke pasal ustaz? Kan? Tengok, Nabi tak cerita langsung pasal diri dia. Cerita pasal innal hamda lillah nahmadu wa nasta'inuhu. Jadi pengajaran untuk kita bila kita cakap, biar jelas apa yang kita nak sampai pada mad'u tu. Yang keempat, kesegeraan Islamnya Dhamak adalah sebagai dalil Islam adalah agama fitrah. Jadi dalam keadaan Dhamak mendengar dalam keadaan bebas, tak ada tekanan, tak ada ikatan, maka dia balik pada fitrah semula jadi. Bila balik pada fitrah semula jadi, dengar pula agama Islam yang selari dengan fitrah, dia tak ambil masa untuk beriman, terus beriman. Tama-tama dengan kata-kata yang tepat dan juga dengan akhlak yang mulia. Kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar dan dengan akhlak yang mulia. Lagi mempercepatkan proses Islam. Dan juga Nabi pesan pada Dhamak ni, macam biasa, bila siapa je masuk Islam, terus Nabi pesan, balik kampung berdakwah. Balik kampung berdakwah kepada Abu Zar, kepada Dhamak. Nabi pesan. Pengajarannya apa? Pengajarannya ialah pendakwah sentiasa nak seramai yang mungkin masuk Islam. Bila seorang masuk Islam, dia pesan pula, jangan lupa sampai pada kawan, jangan lupa sampai pada suami, pada anak, pada isteri, pada jiran. Itu jiwa pendakwah. Tak cukup dengan seorang beriman, dia nak orang yang beriman tu, yang baru beriman, sebarkan pula. Itu jiwa pendakwah. Pengajaran terakhir, wajib kita memberi kefahaman kepada mad'u setiap ayat yang kita
sampaikan. Dan sekiranya perlu diulang, ulanglah. Dhamat tadi dia minta tak Nabi ulang. Minta sampai 3 kali. Kadang-kadang benda tu penting, kita kena ulang. Okey, habis. Jadi kita balik pada buku kita. Penulis buku Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, dia bagi contoh 2 yang masuk Islam di tempoh dakwah secara terang-terang, iaitu Abu Zar Al-Ghifari dan Dhamad daripada kabilah Azdi Shanu'ah. Kemudian muka surat 148, dalam sebuah riwayat yang sahih, atas sekali muka surat 148, ada kisah lain, iaitu masuk Islamnya Tufai bin Amru Ad-Dawsi. Kita biasa dengarkan kisah keislaman Tufai bin Amru Ad-Dawsi. Akan tetapi cerita ni tidak benar, kata Dr. Akram Adhiya Al-Umari. Sebab itulah Dr. Akram Adhiya Al-Umari dia tulis buku khas. Dia kata apa? Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sirah Nabi yang betul-betul sahih. Yang tak sahih dia keluarkan. Sebab tu dalam buku dia, dia tak cerita tentang kemasukan Islam At-Tufai bin Amru Ad-Dawsi. Cuma dia kata ada hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini dia sebut ni. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Tufai mengajak kaumnya memeluk Islam. Bila dia masuk Islam, dia balik pada kaum dia Ad-Dawsi dan dia ajak pada kaum dia supaya memeluk Islam. Namun kaum dia menolak. Lepas kaum dia menolak, dia minta, dia pergi ke Madinah jumpa Rasulullah, minta apa ni? Minta Nabi berdoa supaya Allah hancurkan kaum dia. Doa alaihim. Itu ada hadis sahih. Tapi Nabi tunai tak permintaan At-Tufai, iaitu doa supaya Allah hancurkan kaum dia, sebab degil sangat. Dengar Nabi kata apa? Nabi menolak, bahkan justru Nabi mendoakan agar mereka mendapat petunjuk. Dan ketika itu Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah. Yang ini yang sahih, hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Ada sikit tambahan. Nabi pesan satu lagi kepada At-Tufai. Satu, Nabi doa supaya Allah bagi hidayah pada kaum dia. Yang kedua, alaika birrifqi, hendaklah engkau berlembut ketika berdakwah. Sebab Nabi tahu At-Tufai ini bila berdakwah kasar sikit. Bila berdakwah kasar. Jadi mungkin antara sebab kaum dia menolak sebab cara dakwah dia kasar. Maka Nabi pesan, selain pada doa, hendaklah kamu berlembut dengan kaum kamu. Jadi kadang-kadang bila kita berdakwah orang tak dengar, jangan terus salahkan orang tu. Jangan terus hukum dia tu degil. Tak, cek cara kita berdakwah. Kadang-kadang bahasa kita kasar, kan? Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Kadang-kadang cara bercakap pun kita tak tengok muka dia. Kadang-kadang muka kita pun tak senyum. Cakap agama nak ajak orang beriman, tapi serius je. Teruk je kan. Ni bila nak beriman ni? Adapun Osman bin Maz'un, kata penulis, masuk Islam di awal penyebarannya. Namun dalam kisah keislamannya ada kelemahan. Masuk Islam pula Hamzah seiring dengan makin keras, dan bila Islam semakin kuat ditentang, masa tu masuk pula Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi cerita detail kemasukan Islam tokoh-tokoh ni tidak ada yang sahih. Sebab tu Dr. Akram tak sebut cerita ni detail. Mereka masuk Islam, ya, Hamzah, Osman bin Muaz, tapi sebab mereka masuk Islam secara detail tidak ada hadis sahih, jadi dia tak cerita.
Tapi kalau kita buka buku-buku sirah yang lain, ceritanya detail. Sebab tu saya ada guru di Mekah dulu, nama dia Syekh Munir Ghadban. Dia tulis buku Al-Fiqh Al-Manhaji fi Sirah An-Nabawiyah. Dan dia tahu ni Dr. Akram Adhiya Al-Umari orang Iraq dan duduk di Madinah, tulis buku ni. Bila saya tanya, kenapa Dr. Akram Adhiya Al-Umari tulis buku sirah Nabi yang sahih saja? Mana banyak tak sirah Nabi yang tak sahih? Maka jawapan dia kata, termasuk buku dia Al-Manhaju Al-Haraki fi Sirah An-Nabawiyah. Dia kata, sirah ni kalau betul-betul nak cari yang sahih, cerita sirah tak akan lengkap. Dia kata kalau sirah ni, sirah Nabi nak cari semua daripada A sampai Z, semua yang sahih saja, cerita sirah akan tidak lengkap dan lompong. Maka sebab tu ada ulama mengatakan cerita sirah ni boleh kita ambil yang ta'as selagi mana dia tidak ada kaitan dengan akidah ataupun hukum hakam. Boleh faham? Contoh masa Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi keluar waktu malam kan, cerita tersebar dalam buku sirah Ibn Hisham ke, Nabi keluar waktu malam, Nabi suruh ahli tidur tempat dia. Tapi tak ada hadis sahih. Yang hadis sahihnya ialah hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi keluar siang hari. Kalau keluar siang hari, cerita ahli tidur tempat tu tak ngam lah. Macam mana keluar siang hari tapi Nabi suruh ahli tidur waktu malam, kan? Tapi kalau kita baca buku-buku sirah yang lain, semua ada. Cerita Nabi berhijrah, Nabi suruh ahli tidur tempat tu, semua ada. Jadi kita nak ambil yang mana? Kalau kita boleh ambil yang sahih saja, ambil yang sahih lah. Tapi kalau cerita tu tak lengkap, kita ambil yang ta'if, tapi sebagai pelengkap cerita saja. Dari segi akidah ke, yang berkaitan dengan akidah ataupun hukum hakam, jangan ambil. Okey. Sekarang kita masuk tajuk baru, gangguan musyrikin terhadap Rasulullah. Bila Nabi berdakwah secara terbuka, tentangan orang musyrikin semakin hebat. Azal musyrikin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diragukan lagi bahawa melaksanakan perintah ilahi dengan berdakwah secara terang-terang membuat umat Islam mau tidak mau berhadapan dengan kaum musyrikin face to face, berdepan. Antara kebenaran tauhid dan rusaknya kesyirikan. Inilah yang memacu orang-orang musyrikin Mekah untuk sentiasa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di samping mempertahankan tradisi dan keyakinan batil dan sesat yang telah mendarah daging dan diwariskan generasi tua kepada generasi mudanya, mereka pun menyedari adanya kepentingan sosial dan ekonomi di sebalik semua itu, di mana fa'innahum kanu mudrikina li jadwaliha fi tahqiqi masalihim ijtimaiyah wal iqtisadiyah indama ta'ummu al-qabail al-arabiyah, di mana kabilah-kabilah utama menjadi pemimpin di Mekah. Dan di Mekah ketika itu ada 360 berhala. 360 berhala. Yang kerana berhala tu, antara sebab juga orang luar datang ke Mekah untuk berniaga. Jadi mereka nak jaga kepentingan tu. Kepentingan apa ni? Sosial dan ekonomi. Orang Mekah ni kalau ikut logiknya boleh mati. Sebab Mekah ni pada pasir, kering kontang, tidak ada tumbuhan. Kelapa sawit tak ada, biji timah tak ada, petrol pun tak ada, tanah pun pada pasir. Kalau ikut logik mati. Betul kan? Tapi macam mana orang Mekah boleh hidup?
Macam mana orang Mekah boleh hidup? Bahkan ada riwayat mengatakan orang Mekah ni, orang musyrikin Mekah, kalau kaya, kaya gila. Sehingga dikatakan, kalau dihidang tetamu, mangkuk pinggannya daripada emas. Itu yang betul-betul kaya. Kalau miskin, miskin lah. Dan ada seorang pemuda yang sangat kaya di Mekah, akhirnya masuk Islam dan jadi miskin. Iaitu, siapa pemuda ni? Ha? Siapa? Mus'ab bin Umair. Diceritakan dia ada pakaian yang banyak, yang mahal-mahal. Kemudian dia kalau pakai minyak wangi paling mahal. Orang tak nampak dia datang, tapi orang tahu dia datang dengan bau minyak wanginya. Jadi soalannya, macam mana orang Mekah boleh jadi kaya? Sedangkan Mekah ni tak ada sumber ekonomi. Sebab apa? Ha? Berhala. Yang sebab utama ialah Kaabah. Berhala tu sebagai tambahan lah. Berhala tu ada keliling Kaabah. Jadi orang datang ke Mekah sebab mereka anggap Mekah tempat ibadat. Bila tempat ibadat, orang jauh ke, dekat ke, susah ke, datang. Seluruh pelosok tanah Arab. Bila mereka datang ramai kat situ, maka jadilah pusat perniagaan. Bila orang ramai datang, perlukan buka kedai, peluang untuk jual barang kan. Jadi sebab itulah orang Mekah boleh hidup dengan perniagaan. Dan perniagaan tu boleh hidup sebab ada Kaabah dan juga berhala. Jadi orang musyrikin nak jaga kepentingan ekonomi dan sosial mereka, iaitu Kaabah dan berhala tu. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad mengatakan berhala ni sesat, apa semua, mereka dah risau dah. Okey. Seterusnya kata penulis buku ni, beragam bentuk gangguan mereka lancarkan terhadap umat Islam. Baik itu cacian terang-terang maupun gangguan yang bersifat material. Dalam sebuah riwayat daripada beberapa jalur yang saling menguatkan dalam rangka menetapkan peristiwa ini dari sisi sejarah, menceritakan bahawa tatkala turunnya ayat yang artinya tabbat yada Abi Lahab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Maka setelah turun ayat ini, datanglah Ummu Jamil. Ummu Jamil ni siapa? Siapa Ummu Jamil? Isteri Abu Lahab. Makna dia Ummu ni ibu, Jamil cantik. Dan Ummu Jamil ni adik kepada Abu Sufyan. Ummu Jamil binti Harb. Abu Sufyan bin Harb. Jadi bila turun ayat ni, Ummu Jamil jumpa Rasulullah SAW dan dia berkata pada Nabi, aku dengar kamu mencela suami aku. Tabbat yada Abi Lahabin. Itu mencela tu, celakalah dua tangan Abu Lahab. Dan juga mencela diri aku, wa mar'atuhu hammalatul hatab. Maka isteri Abu Lahab iaitu Ummu Jamil buat macam syair. Dia kata apa? Muzammamun abayna wa dinuhu qalayna wa amrahu asayna. Dia kata, maksud dia, muzammam ni makna yang dicela, kami abaikan. Siapa maksud dia? Muhammad lah. Yang dicela iaitu Muhammad. Muhammad dicela oleh orang musyrikin. Kami abaikan dia. Agamanya dinuhu qalayna. Agamanya kami tinggalkan. Dan perintahnya wa amrahu asayna. Dan perintahnya kami engkar. Masa tu Nabi duduk dia dalam masjid ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ia bertanya kepada Abu Bakar, apakah Rasulullah menghinanya? Ummu Jamil bertanya Abu Bakar, betul tak Nabi hina aku?
Abu Bakar membantah. Rasulullah justru merasakan bila Nabi dengar apa yang dibaca oleh Ummu Jamil syair, iaitu yang dihina kami abaikan. Maksud dia ialah yang dihina ialah Nabi lah. Tapi bila Nabi dengar, Nabi gembira. Pasal apa Nabi gembira? Nabi gembira terhadap orang-orang musyrik yang memakinya dengan julukan, dengan gelaran Muzammam. Muzammam yang tercela. Nabi gembira. Kenapa? Sebab Nabi kata, aku bukan Muzammam, aku Muhammad. Apa makna Muhammad? Lawan Muzammam. Jadi yang dicela sebenarnya bukan aku. Walaupun maksud orang musyrik ialah aku. Tapi aku bukan Muzammam, aku Muhammad yang terpuji. Allah sendiri menggelarkan aku adalah yang terpuji. Jadi bila orang cela kita, disebabkan kita bawa kebenaran, jangan kita melenting. Jangan kita terkesan dengan mereka. Maka Nabi bersabda, tidakkah kalian rasa takjub betapa Allah mengalihkan celaan dan sumpah seranah orang Quraisy dari diriku? Mereka mencela Muzammam dan melaknat Muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad, yang bermakna yang terpuji. Okey, antara bentuk celaan dan tentang orang musyrikin Mekah juga ialah yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, bainama Rasulullah SAW qaimun. Ketika mana Nabi tengah solat indal Kaabah. Tengok dakwah secara terbuka. Dan Nabi pun baca ayat Quran secara terbuka. Kadang-kadang Nabi baca dekat Kaabah, kadang-kadang Nabi solat dekat Kaabah. Sebab apa? Nabi tahu tak risiko dia? Ya, risiko, ada risiko, tapi dakwah kena mesejnya kena jelas. Jangan terlalu takut sampai orang tak tahu apa dakwah kita. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi tengah solat dekat Kaabah dan ada kumpulan pembesar Quraisy dalam majlis mereka, lalu mereka berkata sesama mereka, ala tanzuruna ila hadzal mura'i, kamu tak tengok ke ni? Sama-sama orang musyrikin berkata, cuba tengok tu. Orang yang mura'i ni makna yang riak, sedang menunjuk dia tengah solat. Kamu tak tengok ke? Maka siapa yang ayyukum yaqumu, siapa di kalangan kamu yang boleh ambil juzur ali fulan, isi perut unta kepunyaan seseorang, siapa boleh ambil? Bawa datang, dan masa Muhammad yang tengah solat sujud tu letak atas belakang dia. Adakah di antara kalian yang bersedia mengambil kotoran unta si fulan beserta darah dan isi perutnya, lalu membawanya dan meletakkan kotoran itu di atas pundaknya, atas belakang Nabi? Sedangkan Rasulullah tetap berada di situ, kemudian meletakkan di kedua pundaknya jika ia sujud. Maka itu ditawar, siapa nak buat kerja ni? Maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka. Ada mengatakan yang buat ni ialah Uqbah bin Abi Mu'id, salah seorang pembesar Quraisy. Bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka dan ambil isi perut unta dengan darahnya, dengan kotornya. Ketika Nabi tengah bersujud, ia pun meletakkan kotoran tersebut di kedua pundak baginda, sedangkan baginda ketika itu tengah bersujud. Dan Nabi tetap sujud, Nabi tak bangun. Mereka pun mulai mentertawakan pemandangan yang bagi mereka cantik, iaitu Nabi tengah sujud, dia letak isi perut unta. Sehingga dikatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mereka gelak ni sampai badan mereka bergerak sebab seronok sangat. Maka pergilah ketika itu seorang Juwairiyah, seorang hamba, berjumpa dengan Fatimah.
Tak ada seorang pun berani nak angkat. Tak ada seorang pun berani nak angkat isi perut unta di belakang Nabi. Maka ada seorang Juwairiyah jumpa Fatimah, bagi tahu pada Fatimah. Maka Fatimah yang masa itu masih kecil datang dengan segera dan angkat buang isi perut unta di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah mencela orang-orang musyrikin yang buat kerja tu. Maka Nabi pun habiskan solat. Lepas Nabi habis solat, Nabi pun berdoa. Nabi doa dengan jelas. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ke atas engkau binasalah kaum Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali Nabi doa. Doa ni doa tak baiklah, tapi memang patut sebab perbuatan orang musyrikin dah sangat-sangat melampau. Kemudian Nabi namakan individu pula. Tadi umum. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Umum 3 kali. Lepas tu Nabi sebut sorang-sorang. Allahumma alaika bi Amru bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id wa Umarah bin Al-Walid. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa wallahi, demi Allah, laqad ra'aitum sar'a yaum Badar summa suhibu ila qalib summa qala Rasulullah wa atba ashabul qalib la'nah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, semua nabi, nama yang Nabi sebut tu semua mati dibunuh dalam peperangan Badar. Mana Allah makbulkan doa Nabi. Kemudian kata penulis ini dalam riwayat Sahih yang mencampakkan isi perut unta di belakang Nabi itu ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Dan yang mendorong dia siapa dia? Abu Jahal. Dan ini juga menunjukkan orang musyrikin Mekah sangat terkesan dengan dakwah Nabi. Terkesan ni ada 2. Satu terkesan beriman, satu terkesan menentang. Okey. Cukup Itu antara bentuk tentangan oleh orang musyrikin Mekah kepada Nabi dan para sahabat di peringkat awal dakwah secara terbuka. Kita akan sambung. Kita berhenti di muka surat muka surat 150 yang terjemah Indonesia. Okey, ada soalan ke? Kalau orang tanyalah, orang musyrikin dia hina Nabi secara fizikal ke ataupun secara jarak jauh? Dan secara fizikal dia letak isi perut unta ataupun dia maki hamu daripada jauh? Secara dekat kan? Tapi ada tak Nabi dan para sahabat melenting? Tak ada. Nabi hanya berdoa aja. Tapi sekarang ramai orang yang mendakwa dia cintakan Nabi. Ada orang yang menghina Nabi, contoh melukis gambar Nabi, kartun kan, dalam bentuk kartun. Dia demo, dia marah, seolah itu adalah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, penghinaan kepada Rasulullah. Tapi apa yang dibuat oleh orang musyrikin Mekah dengan apa yang dibuat oleh orang kafir sekarang, mana yang lebih dahsyat? Orang musyrikin Mekah. Tapi sahabat tak demo, sahabat tak melawan. Tapi kerja dakwah terus tak berjalan. Berjalan. Dan akhirnya berjaya. Terbentuk negara Islam. Sekarang bila orang menentang je, orang menghina Nabi, kita demo. Tapi dakwah tak jalan. Betul tak? Dakwah tak jalan. Lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu orang hina lagi, kita demo lagi. Dakwah tetap tak berjalan.
Orang musyrikin ni dia hina Nabi masa kat Mekah. Tapi masa kat Madinah dia boleh hina Nabi. Tak boleh dah sebab Islam dah kuat. Hasil dakwah berjalan, Islam semakin kuat sehingga tertegak negara Islam. Sehingga berlakunya sulhu Hudaybiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, itu menunjukkan orang musyrikin telah mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Daripada dia hina Nabi, daripada usir, akhirnya dia mengiktiraf Nabi adalah ketua negara Madinah. Sebab tu berlaku perjanjian. Jadi orang musyrikin menghina Nabi, dakwah berjalan. Akhirnya Islam kuat. Tapi sekarang orang kafir menghina Nabi, menghina Quran, dakwah tak berjalan, tak bergerak. Lepas tu berlaku lagi penghinaan. Betul, berlaku lagi sampai bila-bila. Sebab kita tak kuat. Kenapa tak kuat? Sebab dakwah tak berjalan. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni kelas tadabbur dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل